Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan terus belajar tentang tenaga dan kuasa elektrik. Okey, apakah maksud tenaga dan apakah maksud kuasa elektrik? Okey, kalau awak perhatikan di sini, semua kalau awak tengok di belakang alat elektrik seperti iron, okey, water heater akan ada label. Label ini dipanggil sebagai label kadar kuasa. Okey, awak akan tengok kat sini akan tulis, dia akan tulis 120 volt, kemudian 60 Hz, 900 watt. Okey, ini sebenarnya apa? Okey, ini sebenarnya apa? Kalau awak tengok, ini dikenali sebagai label kadar kuasa. Jadi kalau awak tengok label kat sini, okey, 900 watt ini, yang pertama ialah, contohlah ini label, kabel ini foot steamer. Foot steamer ni, dia label. Biasanya sama ada di bawah ataupun di tepi. Okey, 120 volt maksudnya alat elektrik ini yang pertama dia mesti sambung apa benda yang awak tahu? Yang pertama alat ini mesti sambung kepada bekalan kuasa 120 volt. Itu yang pertama. Sebab kat situ dia nyatakan 120 volt. Jadi alat elektrik ni mesti disambung kepada bekalan kuasa 120 volt. Kemudian 900 watt ini apa? 900 watt ini menunjukkan nombor 2 ialah alat elektrik ini menggunakan 900 joule, sebab dia 900 joule tenaga elektrik dalam masa 1 saat. Jadi maksudnya kat sini, dalam 1 saat, alat elektrik ini menggunakan 900 joule tenaga elektrik. Jadi kalau awak tengok macam aircon, lagi tinggilah dia punya kadar kuasanya. Jadi menunjukkan dia banyak guna tenaga elektrik dan kos elektrik semakin tinggi. Okey, boleh jelas ke? Jadi cikgu dah simpulkan kat sini. Okey, sama je lah. Jadi pengukus makanan ini akan menggunakan 900 joule tenaga elektrik dalam masa 1 saat apabila dibakarkan dalam berkuasa 120 volt. Okey. Jadi dekat sini kita sudah bermain dengan formula. Okey, kalau awak tengok kat sini, ini adalah formula untuk melibatkan E. E ni energi, tenaga. V itu adalah voltage, beza keupayaan. Okey. I itu adalah current, arus. A, T time, masa. Jadi kalau awak tahu, beza keupayaan ini, macam mana formula ini? Ini awak dah tahu dah ni. Beza keupayaan, awak tengok page yang sebelum ni. Mana ya? Beza keupayaan. Yang ni. Kita dah belajar dah. Okey, beza keupayaan V adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan 1 coulomb of charge ataupun V sama dengan E per dengan Q. Dah tahu dah sebelum ni awak dah belajar. Jadi kita ulang balik. Cuma kat sini V sama dengan E per Q. V itu adalah voltage, beza keupayaan. E itu energi, tenaga. Q itu adalah charge. Okey. Jadi awak tahu bahawa jumlah charge ni Q ni sama dengan IT. Ini pun awak dah belajar lah sebelum-sebelum ni. Ada. Cikgu rasa yang mula-mula sekali cikgu rasa ni. Ada ya, cikgu rasa ada. Q sama dengan IT. Cikgu cari balik. Kuasa medan elektrik. Ni. Okey. Q sama dengan I sama dengan Q per T. Tapi kita nak jadi Q tu sebagai dia punya tajuk formula kan Q sama dengan IT. Okey, muka surat 6. Jadi di sini, sebab kita nak hubungan E, V, I and T, maka apa akan jadi ialah kita nak energi ni sebagai kepala formula. Jadi kepala formula tu biasa kita akan letak belah kiri.
Jadi E sama dengan VQ. Jadi kemudian awak gantikanlah tadi sebab kita nak IT. Jadi awak akan dapat formula energy, voltage IT adalah E sama dengan VIT. Sebab kita nak benda ni ada dalam formula ini. Sebab kita nak E, kita nak V, kita nak I dan kita nak T. Maka dia akan dapat E sama dengan VIT. Itu formula yang pertama. Okey. Formula yang kedua ialah kita nak power, kuasa, kita nak voltage, beza kupaya dan kita nak arus current. Jadi awak tahu bahawa kuasa itu apa? Kuasa itu adalah kadar penggunaan tenaga elektrik dalam masa 1 saat. Itu kuasa. Jadi awak akan tahu bahawa E sama dengan VIT. Benda ni awak dah tahu tadi. VIT. Kemudian power sama dengan E per T. Sebab kuasa ialah kadar. Kadar ni formulanya kalau buat ayat kadar, kalau formula dia per dengan masa itu, bahasa ayatnya adalah kadar. Kadar penggunaan tenaga. Tenaga tu sana merujuk kepada energi. Kadar penggunaan tenaga elektrik. Jadi sebab itu dia buat power sama E per T. Dan awak tahu bahawa VIT ini sebenarnya datang daripada formula yang di atas tu. Di VIT jadi T per T, terpotong atas bawah, maka akan dapat power sama dengan VI. Jadi power ni kuasa lah. Unitnya watt. Awak tengok unit watt tu, dia kena tulis watt kan. Okey, tapi singkatannya W. Awak tahu itu adalah power. Kemudian beza keupayaan volt, kemudian current, ampere. Okey, dapat. Ini formula yang kedua. Formula pertama, formula yang kedua. Okey, kemudian kita nak formula yang ketiga. Formula ketiga ni ialah mesti ada power, kuasa, voltage, I, current ataupun arus. R itu adalah nilai resistance. Okay, jadi kat sini adalah kita nak semua formula ni. Okay, ini formula apa? V sama dengan IR. Ini adalah formula hukum Ohm. Formula hukum Ohm. Awak dah belajar V sama dengan IR. Tapi kalau awak tahu P sama dengan VI. P sama dengan VI ini adalah formula yang kedua tadi. Okay, kemudian kat sini kita ganti, kita nak I ni sebagai tajuk. Jadi kita akan buat V sama IR, kita masuk dekat sini. Sebab ni daripada atas, kita masuk ke bawah. Kita nak I itu sebagai tajuk, dia akan jadi P sama dengan VI. Okey, kemudian kat sini, apa akan jadi ialah kita buang kat sini, kita sama ada dua cara. Okey, kalau awak tengok kat sini, yang ini dia akan jadi sebab V sama dengan IR. Kat sini kalau cikgu tengok dia akan jadi P sama dengan IR darab dengan I. Okey, P sama dengan IR darab dengan I. Sebab kita nak buang V. Jadi akan jadi P power sama dengan I kuasa 2 R. Okey, itu satu. Yang sekarang ni kita nak buang I ni. Okey, jadi P sama dengan V. Kita nak buang I. V per R. Jadi akan jadi V kuasa 2 V square per dengan R. Okey, boleh. Itulah. Cikgu, kenapa kita buat banyak-banyak formula ni? Tak apa, cikgu. Kenapa kita tak guna satu? Tak, dia bergantung kepada soalan nanti. Ni soalan tu kadang-kadang dia bagi bukan semua kuantiti fizik. Jadi kita akan tengok soalan nanti, kita akan faham. Okey? Boleh Okay, macam tadi macam derive lah. Kita derive. Sekarang kita tengok soalan. Okey. Kau tengok kat sini. Mentol mempunyai label kadar kuasa 60 watt. Awak dengar perkataan W tu, itu watt, power. Okey, power 240 volt. Itu adalah V. Keluarkan. Keluarkan maklumat dia. Jadi kat sini kira arus. Arus ni I lah. Jadi awak tahu apa hubungan antara kita ada P, kita ada V dan kita ada I. Jadi agak-agak nak guna formula mana satu? Kita gunalah formula yang nombor 2 ni. P sama dengan VI sebab kita ada V, kita ada power, kita ada V dan kita nak cari I. Janganlah guna yang persamaan nombor 1 ni. Kat situ mana ada power? Boleh nampak? Jelas tak ni? Kemudian kalau cikgu kalau nak guna yang ni, kat sini mana ada R? Kenapa kita nak menyusahkan? Jadi kat sini kita ada V,
Okay, dan kita ada power. Jadi kita tengok formula nombor 2. Okay, jadi kat sini A tu P sama dengan VI. Okay. Jadi power berapa? Power 60 lah sebab awak tahu unit dia memang watt. 60 V 240 bahagi dengan I. Jadi I akan dapat mudahlah awak tekan kalkulator kan. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat 0.25. Fizik mesti ada unit ya. Jadi unit ni apa sekarang? Ampere. Dapatlah untuk I. Okey, boleh. Mudah saja. Okey, B. Rintangan. B ni banyak awak boleh guna kan. Dia nak rintangan. Okey, boleh okey. R. Dia nak rintangan. Ini banyak formula yang awak boleh guna. Okey. Nak pakai formula hukum Ohm pun boleh. Jadi kalau awak tengok kat sini, contohlah kita pakai formula hukum Ohm. Ini banyak boleh guna. Kalau awak buat nanti, bila awak buat, awak gunalah formula macam-macam, nilainya sama saja. Okay, V ni kalau awak tengok 240. I tadi awak dah dapat dah daripada kiraan tadi 0.25. Sekarang kita nak cari R. Okey, jadi R kat sini akan dapat tekan kalkulator, awak akan dapat 960. Ingat, ini rentangan ataupun resistance, maka dia punya unitnya adalah mesti ohm. Ohms. Okey. Okey, boleh ya. Okey, sekarang ni cikgu sebab itu cikgu cakap kita guna banyak formula supaya kita tahu. Tapi banyak B ni banyak formula yang awak boleh guna. Tak percaya nanti awak buat sendirilah. Okay, awak banyak boleh guna. Okey. Kemudian tenaga E. Dalam masa 5 minit. Okay, ini T. Jadi dekat sini, okey, kita nak E kan. C tu E. Agak-agak nak guna formula mana satu. Ini banyak. Okey, yang ini agak rasa sebab tak ada E, tak boleh pakai. Ini pun tak ada E. Kita nak E, kita nak ada E, kita nak ada T. Kan tak ada lah pakai. Kemudian, ini pun tak boleh pakai. Okey. Ini boleh pakai. Kita memang nak cari E, V ada, I ada, T ada. Nampak? Jelas tak ni? Jadi kita pakai E sama dengan VI, VIT. Okey. Kita pakailah VIT tadi. Jadi, VIT. Okey. Cuba buat. Agak-agak boleh buat tak? V berapa? V 240. I 0.25. Masa ni kena dalam second. Saat. Jadi kat situ 5 minit. Tak boleh buat 5. Kena darab dengan 60. Tekanlah kalkulator awak. Berapa dapat? Cikgu sebut nama seorang. Okey. Aina. Aina Hayani. Berapa jawapan? Untuk energi. Tenaga. Banyak nombor. 1800. 1800 ke 180? Aina? $1,800 ke 18,000? Mana Aina? $18,000. Ya, betul. Betul-betul 18,000. Cikgu tanya, cikgu mana ada jawapan. Sebab tu tanya awak. Jadi 18,000. Okey, bagus. Jadi unitnya apa? Elina. Apa unit ni Elina? Unit energi. Ada ke Elina kat sini? Jadi sebab dia energi, tak kisahlah.
Kinetic energy ke, heat energy ke, electrical energy ke, sebut energy, yes, bagus. Safia Alisha, unitnya joule. Jadi kita buat bagus. Ni sebut energy, mesti joule. Okey, bagus. Okay, itu soalan nombor 1. Okey, boleh Cikgu harap awak boleh Kita tengok soalan nombor 2. Kita tambah lagi soalan supaya kita nampak lagi kadang-kadang tu, apa banyak sangat formula ni? Sebab kita tak nampak. Jadi kita bagi soalan supaya kita nampak. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Pengering rambut menggunakan tenaga 500 kilo. Hati-hati itu adalah 500 kilojoule dalam masa 3 minit apabila disambung kepada bekalan kuasa 240 volt. Jadi awak keluarkan dia punya kuantiti fizik, pastikan dia guna, kita buang imbuhan. Tu kilo tu imbuhan fizik, tu imbuhan. Jadi kita buang. Jadi kat sini adalah energi. Energi ini adalah 500 kilo 10 kuasa 3 joule. Kita tak nak imbuhan tu, kita buang imbuhan tu Okey, jadi 500 energi itulah joule. Kemudian dengan berkawalan kuasa itu adalah V. Okey, jadi kat sini T. T ni pun kita tak nak 3 minit. Kita nak dalam masa 3 saat sahaja. Jadi 3 darab dengan 60. Pendapat 180 saat. Okey. Okey, boleh faham Jadi dekat sini okey, agak-agak A tu dia nak cari I. Okey. Cikgu panggil seorang. Kita nak pakai formula mana satu agak-agak. Agak-agak lah. Kita ada formula nombor 1, formula nombor 2, formula nombor 3, formula nombor 4. Ada 4 formula dekat sini. 1, 2, 3 dan 4 formula. Okey. Kasturi. Agak-agak nak pakai formula mana satu? Bagus. Kita akan guna formula nombor 1. Sebab benda itu dah ada dah semua maklumat. Okey. Jadi kita pakai formula nombor 1. Jadi E sama dengan V I T. Jadi kat sini V tu voltage lah. Awak tengok voltage tu, awak tengok unit joule, unit volt tu awak dah tahu. Jadi 240. I tu berapa? I tu, okey, silap. I tu memang kita nak cari. E tu adalah 500 darab dengan 10 kuasa 3. Dia bagi ke atas tu. Okey. Kemudian T. T tu adalah 180. Okey. Jadi kita nak cari nilai I. Okey. Kurai ni. Agak-agak berapa nilai dia kurai ni? Tekan kalkulator. Okey. Ada ke kurai ni? Jadi tak tahu macam mana nak tekan kalkulator Jadi awak dapat tak jawapan dia adalah 11. Oh, ada bagus Alif, bagus. 11.57 ampere. Okey, dapat dah. Itulah jawapan dia. Boleh jadi banyak formula. B tu banyak formula yang awak boleh guna lah. Jadi B tu banyak formula. Jadi V sama dengan I R. Okay, V sama dengan IR. Jadi V tu berapa? Awak pakai alih 240. Kemudian I tadi awak dapat yang 11.57. Kita nak cari R. Okay, kita nak cari nilai R. Fahim? Berapa fahim agak-agak nilai R kat situ? Ada ke fahim dalam ni? Ada. Berapa?
Jadi bagus. Jadi nilai R adalah 20.74. Okey, unit apa? Ohm. Okey, dapatlah. Okey, jadi awak dah dapat satu tu, B dan C tu banyak formula yang awak boleh guna. Sebab awak dah banyak kuantiti fizik yang awak tahu kat sini. Jadi kat sini banyaklah. Contohnya kat sini kalau C tu paling mudah, kita pakai P sama dengan VI. C banyak formula sebab awak dah tahu semua kuantiti fizik kat situ. Jadi power berapa? Power tadi kita nak kuasa. Tak boleh pakai yang ini energi ya. Yang 500 kilo tu adalah energi. Kita nak power pakai VI. Jadi power berapa? Jadi power V berapa? V ialah 240. I itu adalah current. Current adalah 11.57. Jadi awak kenakan berapa agak-agak jawapan dia power. Alia, berapa power? Kuasa. Ada kat Alia ni. Tekan calculator tu Alia. Tak tahu. Tak apalah. Tak tahu macam mana nak guna. Dah guna handphone cikgu. Macam mana saya nak tulis ni? Sebab awak dah bentuk landscape. Tak apalah. Okay, jawab ni awak cari sendiri jawapan. Okay. Jadi Alia berapa? 2776.8. Bagus. 2776.8. Bagus. Unitnya adalah watt. Okay, bagus. Okay. Jadi jangan cakap fisik tu susah. Susah ke? Senang saja. Okay. Habis soalan nombor 2. Okay, kita tengok soalan nombor 3 pula. Okey. Soalan nombor 3 pun sama jugalah, awak baca semua. Televisyen menggunakan 130 Joule tenaga per saat. Awak tahu. Tenaga per saat. Ini bukan E. Nanti awak cakap, "Oi cikgu, ini E terus." Bukan. Awak kena baca dulu. Betul. Tenaga per saat. Tenaga per saat itu sebenarnya bukan E. Dia adalah power. Power. Kuasa. Itu adalah power. Kemudian apabila disambung dengan bekalan kuasa 240 volt, ini adalah V. Okey, jadi awak cakap kalau awak buat, cikgu ini tenaga, terus awak buat E sama dengan 130 joule. Salah, ini bukan energi. Dia sebab tenaga per saat itu adalah power. Jadi kat sini kita akan guna agak-agak mana? Kita nak power, kemudian dalam sejam, ini adalah T. T ni kita tak nak 1 jam. Kita nak dalam masa saat. Okey, nanti kita akan tengok. Jadi agak-agak kita guna apa? Formula mana agak-agak? E sama dengan PT. Ada tak? E sama dengan PT. Ni. Ni. Padam balik. Dia nampak kemas sikit. Jadi kadang-kadang tu kita kena bermain-main juga ni sebenarnya. Ni. Sebab kita ada power, kita ada E, tenaga elektrik. Kan kita tak ada E, kita nak cari E. Kemudian kita ada time. Benda tu dia bagi dalam soalan, jadi kita kena pakai itulah. Jadi sini aku ni salah ni potong ni sebab cikgu salah. Benda yang salah, tapi cikgu nak ajar, takut awak akan jadi salah. Jadi sama dengan E sama dengan PT. Okey, jadi E tadi awak dapat adalah memang kita nak cari E lah. Power adalah 130. Okey, time kena dalam second. Jadi 1 jam darab dengan 60 minit darab dengan 60 saat. Sebab kita memang nak saat. Okey. Jadi agak-agak Ainul. Berapa jawapan Ainul? Ada Ainul Ustaz ni. Ada cikgu tapi saya tak tahu macam mana saya nak tulis cikgu. Saya pakai handphone.
Dalam bentuk landscape, tak tahu. Okey, tak apalah. Jadi awak akan dapat jawapannya adalah 4, 6, 8, 0, 0, 0. Ini kalau awak unitnya joule. Okey, dapat? 4, 6, 8, 0, 0 joule. Okey, bagus. Yang dapat tu bagus ya. Jadi boleh aja aku rasa. B dan C tu banyak benda yang awak boleh buat lah. Sebab awak dah tahu satu ni. Kat sini banyak benda yang boleh buat. Contohnya kat B ni, cikgu pakai formula. Dia nak rintangan. Jadi kat sini R. R tu berapa? Jadi cikgu akan guna formula P sama dengan V kuasa 2 per R. Cikgu percaya benda ni banyak boleh guna. Ini cuma cikgu tunjuk satu saja. Sebab banyak lagi formula yang awak tahu. Jadi power adalah 130. Kemudian V awak dapat tadi berapa? 240. Tapi kena kuasa 2 kan dia. Kemudian bahagi dengan R. Kita nak cari nilai R lah. Cuba. Berapa nilai R kat sini? Okey, R kat sini berapa? Sazwin, berapa nilai R tu Sazwin? Bagus. Okey. 4, 4, 3. Poin berapa dia? 0.8 eh? 0.8. Okey, unitnya adalah sebab rintangan dia mesti ohm. Okey. Bagus ya. Kalau ambil dapat poin banyak-banyak tu, ambil 2 titik perpuluhan. Okey. Okey, itu B. Kemudian C ni cikgu rasa boleh je. Awak boleh guna banyak formula yang cikgu rasa sebab kita dah banyak tahu dah kuantiti fizik. Jadi kita boleh guna yang C pula. Okey, jadi kita guna C. C ni cikgu guna P sama dengan VI. Sebab kita nak cari I dekat sini. Kita nak cari I tu berapa. Jadi power tu 130. V tu adalah 240. Kerana kita nak cari nilai I. Okey, ni mudah saja. Jadi I akan dapat 0.54 unit apa? Ampere. A tu adalah untuk ampere. Jadi dapat 0.54 ampere. Okey, boleh? Okey. Jadi itulah sebenarnya melibatkan topik tenaga dan kuasa elektrik. Okey, jelas ya?